Ramadan, 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 ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan puasa penuh ampunan, bulan suci bagi umat Islam, bulan mulia turunnya Al-Quran, bulan suci bagi umat Islam, bulan mulia turunnya Al-Quran. Selamat datang bulan Ramadan, bulan puasa penuh ampunan, bulan suci bagi umat Islam, bulan mulia turunnya Al-Quran, bulan suci bagi umat Islam, bulan mulia turunnya Al-Quran. Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Sebulan penuh kita berpuasa, menahan nafsu lapar dahaga. Jangan lupa berbanyak ibadah, tadarus terawih dan bersedekah. Sebulan penuh kita berpuasa, menahan nafsu lapar dahaga. Jangan lupa berbanyak ibadah, tadarus terawih dan bersedekah. Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan puasa penuh ampunan, bulan suci bagi umat Islam, bulan mulia turunnya Al-Quran, bulan suci bagi umat Islam, bulan mulia turunnya Al-Quran. Sebulan penuh kita berpuasa, menahan nafsu lapar dahaga. Jangan lupa berbanyak ibadah, tadarus terawih dan bersedekah. Sebulan penuh kita berpuasa, menahan nafsu lapar dahaga. Jangan lupa berbanyak ibadah, tadarus terawih dan bersedekah. Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, para penonton, tak kira di mana saja yang dirahmati Allah, semoga anda semua dirahmati Allah. Sekali lagi hari ini hari Ahad
13 Ramadan. Kita berjumpa, kita bertemu sekali lagi di udara di laman Facebook IPG Kampus Kota Baru untuk meneruskan program kita Bicara Ramadan 1442 untuk siri yang ke-9. Dan diharapkan 10, 11, 12 hari yang telah berlalu telah memberikan sesuatu kepada kita berupa ganjaran pahala daripada Allah, berupa maghfirah, keampunan, berupa rahmat dan berupa segala kebaikan Allah telah kurniakan kepada kita sepanjang 10-12 hari Ramadan ini, insya-Allah. Dan kita diberikan berdoa semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk kita teruskan masa-masa berbaki ini untuk kita terus menjalani ibadah, dapat melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan sempurnanya. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ini sebagaimana yang kita janjikan, sebagaimana yang kita war-warkan, kita akan bersama seorang tamu, sahabat saya, Dr. Wan Anwar bin Yaakob, Ketua Jabatan Kecemerlangan Akademik di IPG Kampus Kota Baru ini, untuk sama-sama berkongsi dengan kita tentang topik yang menarik hari ini, topik yang dekat dengan kita di sepanjang bulan Ramadan ini, iaitu kesalahan-kesalahan yang selalu kita terlepas pandang dalam bulan Ramadan ini. Jadi apakah kesalahan-kesalahan yang kita buat, mungkin kita tak sedar kita telah melakukan kesalahan yang menyebabkan ada sedikit kecacatan pada ibadah puasa kita. Jadi tanpa kita melengah masa, kita bersama dengan Ustaz Wan, Dr. Wan Anwar sekarang ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara? Masuk. Okey, ada suara. Bagus. Comel dah. Jadi BDR ke? BDR, hari ini BDR. BDR ni. Okey, beres. Jadi terima kasih Dr. Wan Anwar. Dia nama ringkas dia ni Wan Anwar. Ada dua ringkas dah, WAR pun boleh, WAY pun boleh. Dr. Ware, WAY. Jadi saya akan panggil dia Dr. War, WAR. Pasal kita nak perang dalam bulan Ramadan ni, WAR lah, perang. Mau perang ya. Berperang. Okey, berperang dengan COVID, kita berperang dengan Ramadan. Jadi kita terus, sebelum tu kita minta sahabat-sahabat kita yang menonton hari ini untuk share, teruskan share masuk dalam wall, dalam dinding kita masing-masing, untuk dikongsikan dengan sahabat-sahabat kita yang mungkin tak sempat menonton secara langsung ni. Dia boleh tengok petang-petang ni, dia boleh tengok malam-malam ni, atau dia boleh tengok esok lusa. Jadi mereka tidak akan ketinggalan program ini, kerana hari ini saya kira amat penting topik ataupun tajuk yang kita nak bincangkan, iaitu kesalahan-kesalahan, kesilapan yang sering kita lakukan, kesilapan lazim yang sering kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini. Dan kita cuba baikilah, bila kita tahu ada silap kita buat, kita insya-Allah kita boleh baiki untuk kesempurnaan puasa kita, kesempurnaan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Jadi sebagai mukadimahnya Dr. Wah, saya tak nak tanya soalan. Dr. Wah nak cerita ke apa pun, cerita dulu sebagai permulaannya. Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Tuan moderator Ustaz Abdul Sattar, Pensyarah Jabatan Pendidikan Islam dan Moral IPG Kampus Kota Baru, sahabat-sahabat yang bersama dalam live Facebook pada pagi ini,
para penonton yang mengikuti Facebook pada pagi ini. Alhamdulillah kita telah hari ini kalau tak silap sudah 13 hari. Alhamdulillah kita telah mampu menjalani ibadat puasa dalam bulan Ramadan pada tahun ini selama 13 hari, dan kita doakan supaya hari-hari yang mendatang pun tidak memberi masalah pada kita, tidaklah menyebabkan kita ni gastrik ke apa ke, dan Allah, insyaAllah Allah memberi kekuatan kepada kita. Dan kita selalu berdoa sebelum masuk bulan Ramadan, kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, dan alhamdulillah doa kita supaya kita ni diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah dah 13 hari kita masuk. Jadi Ustaz Ta, hari ini tajuk yang disebut tadi itu kesalahan-kesalahan lazim dalam menjalani ibadat puasa lah dalam bulan Ramadan ini. Sebenarnya kalau kita nak tengok kesalahan-kesalahan tu banyak sebenarnya. Tetapi pada hari ini saya nak fokus kepada kesalahan yang lebih kepada berbentuk melepaskan peluang. Kesalahan peluang ada tapi kita melepaskan, itu satu kesalahan. Jadi macam mana kita fikir? Allah kata dalam Quran, dia kata ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah membuat kata analogi ibadah kita ni bagaikan sebuah perniagaan. Maka dalam bulan puasa ni, kita berpuasa ni juga adalah suatu analogi, kita boleh analogikan sebagai suatu perniagaan. Maka kalau kita nak berniaga, kalau kita nak berpuasa ni sebagai suatu perniagaan besar, tentunya kita ada modal. Kalau kita tak ada modal, macam mana kita nak menjalankan suatu perniagaan yang besar? Dan kalau kita buat juga dengan tak ada modal, tak cukup kelengkapan, mungkin kita mengalami kerugian, perniagaan kita rugi. Jadi nak masuk Ramadan ataupun nak menjalankan ibadat puasa ni kena ada modal, dan modalnya selain daripada tenaga, kita juga kena ada ilmu. Kalau kita ada puasa, menahan diri daripada lapar dan dahaga, Allah dah sebut bahawa kalau sekadar itu Allah tidak memerlukan usaha mereka berlapar dan berdahaga itu, kerana ilmu tak ada. Dengan adanya bercakap, mengumpatnya, dengan adanya buat maksiatnya dalam berpuasa, jadi seolah-olah berpuasa itu hanya lapar dan dahaga saja. Jadi perlu ada ilmu, perlu ada modal. Selain daripada modal tenaga tadi, kita kena modal ada ilmu. Jadi benarlah Allah membandingkan ibadah itu bagaikan sebuah perniagaan. Jadi ringkas cerita, pertama sekali saya nak sebut tentang Ustaz Ta, kita nak sebut tentang kita lalui puasa ini tanpa memenuhkan dia dengan galakan supaya beristighfar banyak-banyak. Kita hanya melalui ibadat puasa dengan berlapar dan berdahaga sahaja. Sedangkan ibaratnya kalau nak pergi kedai, kalau kita nak pergi ke kedai ke nak pergi ke satu tempat, kita tak sediakan pakaian yang bersih. Nah, kita pergi dengan pakaian kotor kita. Mana tidak beristighfar ni lebih kurang macam tu lah kot. Saya nak baca satu hadis Rasulullah. Riwayat Tabrani. Hadis ni kalau kita tengok dalam WhatsApp, dia ada kona-kona sikit. Tapi yang sebetulnya nanti saya baca daripada Rasulullah SAW. Atani Jibrilu alaihi salam faqal ya Muhammad man adraka ahada walidayhi famata fadakhala an-nar fa ab'adahu Allah qul amin. Faqultu amin. Qal ya Muhammad man adraka syahr Ramadan famata falam yughfar lahu fa udkhila an-nar fa ab'adahu Allah qul amin. Faqultu amin. Qal wa man
zukirtu indahu falam yasili alaika famata fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah qul amin faqultu amin. Ni kisah bagaimana Nabi ketika dia melangkah kaki naik ke mimbarnya, maka ketika itu didatangi oleh Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam kata, wahai Muhammad, sesiapa yang sempat bersama ibu bapanya, maknanya ibu bapanya masih hidup, sama ada seorang atau berdua, famata fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah qul amin. Tetapi dia tidak sempat, maknanya berbuat kebajikan kepada ibu bapanya yang masih hidup itu, maka Allah menjauhkan dia daripada rahmat Allah. Maka katakanlah ya Muhammad, amin. Maka fakultu, maka aku pun berkata amin. Maka perkara kedua, malaikat Jibril kata lagi, ya Muhammad, man adraka syahrul Ramadan, siapa yang sempat dengan Ramadan, famata falam yughfar lahu, dia sempat dengan Ramadan tapi dia tidak mendapat keampunan dalam bulan Ramadan itu, maka dia dimasukkan ke dalam neraka, maka dan dia pun dijauhkan daripada rahmat Allah. Maka katalah Muhammad, amin. Maka fakultu, maka Nabi Muhammad kata, aku pun katalah amin. Dan ketiga, sesiapa yang disebut padanya nama aku tetapi dia tidak berselawat kepada aku, maka dia mati, maka dimasukkan di dalam neraka dan dijauhkan rahmat Allah daripadanya. Maka katakanlah wahai Muhammad, amin. Maka Nabi Muhammad pun berkata amin. Amin. Ada yang dalam WhatsApp tu macam mana Ustaz Tam? Bagi pencerahan sikit. Dalam WhatsApp tu hadis yang sama, cerita yang sama, naik 3 mimbar, tapi kontennya lain. Satu dia kata apabila masuk Ramadan, malaikat tu kata celakalah orang yang bila dia masuk Ramadan tapi dia tidak masih lagi berkelahi. Tak, dia tidak bermaaf-maafan dengan sahabat-sahabat dia, dengan orang sekeliling dia. Maka celakalah orang ni. Tu hadis palsu yang direka, diubah daripada hadis yang asal, hadis sahih sebagaimana Dr. Wah baca tadilah. Satu yang menyentuh Ramadan, dua lagi yang menyentuh secara umumnya ibu bapa dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, teruskan. Jadi saya harap yang mengikuti Facebook Live pada pagi ini berhati-hatilah dalam WhatsApp tu, janganlah kita duduk share hadis-hadis yang tidak sahih ni. Jadi yang sahih adalah hadis yang saya sebutkan tadi, hadis sahih riwayat Tabrani. Kemudian jadi daripada hadis itu kita dapat satu istifad, satu pengajaran bahawa kita kena banyak istighfar dalam bulan puasa ni. Dalam bulan Ramadan ini perbanyakkan istighfar, kerana Allah ataupun Nabi menyebut tadi bahawa bila berakhir bulan Ramadan tapi dia tidak mendapat keampunan Allah dalam bulan Ramadan, maka dia telah dijauhkan daripada rahmat Allah, masuk neraka. Jadi untuk mengelak daripada itu kita kena banyak istighfar. Dan inilah yang saya katakan kesilapan kita selama ini, kita masuk bulan Ramadan kita tidak banyakkan istighfar. Dan istighfar ni maknanya minta ampun daripada Allah segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Jadi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selain daripada dengan Allah kita juga lakukan dengan manusia. Jadi kita mintalah keampunan, kemaafan daripada manusia juga, dan ikhlaskan diri. Kita sebut, kita kata maafkan saya kalau ada salah silap. Tak payah kalau lah, memang kita ni bukan malaikat. Memang ada. Tentunya ada. Maafkan saya di atas kesilapan saya selama ini. Begitu. Terus terang. Itu yang menampakkan keikhlasan kita. Tapi kadang-kadang kita juga, saya minta maaflah di atas kesalahan saya, tapi kesalahan saya itu berlaku kerana kesalahan awak juga. Jadi soal nak dikaitkan dengan orang juga. Maksud tidak ikhlas ada lagi. Jadi dia satu lagi lagi Dr. Wah, mungkin ini pun mungkin satu kesilapan lah, mereka tidak beristighfar. Dia kata bulan Ramadan ni bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan
bulan keampunan. Jadi nak minta ampun lapo lagi nya kita dah masuk dalam bulan keampunan ni. Jadi tak minta ampun tu yang akan ampunkan juga dia kata. Betul ke begitu lah. Rasa macam tak betul tu. Tak betul. Tak betul lah. Kita kena ada usaha minta ampun. Memang Allah, innallaha ghafurur rahim. Allah membuka peluang sepenuh-penuhnya, seluas-luasnya untuk kita minta ampun. Tapi kita kena minta. Kita kena ada usaha. Jadi itu pun satu hal. Itu pun satu hal. Maknanya kita hanya orang kata riba tangan. Usaha tak nak. Jadi sedangkan kita kena usaha. Kita kena usaha. Jadi selain daripada kita nak sebutlah, selain daripada faedah akhirat yang Allah janjikan dengan keampunan tadi, saya nak sebut satu kisah. Kisah tentang istighfar ini ada juga habuan dunia. Kisah di zaman Hasan Al-Basri. Ada yang jumpa Hasan Basri, dia mengadu kepada Hasan Basri bahawa dia ni mandul. Dia mandul. Hasan Basri menyuruh dia istighfarillah. Istighfar banyak-banyak kepada Allah. Lepas tu wasyaka ilaihi akhar al-faqr. Ada orang pergi jumpa dia, mengadu kepada dia tentang kefakiran yang dialami. Jadi Hasan Basri juga kata istighfarillah. Istighfarlah kepada Allah. Kemudian ada yang mengadu kepada dia tentang kebun dia yang kering, yang tidak mendapat air yang secukupnya untuk pertanian. Jadi Hasan Basri kata istighfarillah. Juga istighfar kepada Allah. Jadi kalau di situ kita tengok seolah-olah istighfar itu ada juga untuk kepentingan dunia. Jadi kepentingan dunia dari mana para ulama meletakkan sebagai juga ada kepentingan dunia selain daripada kepentingan akhirat, daripada istighfar ini. Kita tengok ayat Quran Allah sebut faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Cerita Nabi Nuh, Allah suruh beristighfar kerana Allah itu innahu kana ghaffara, Maha Pengampun, yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan menghantar kepada kamu hujan yang lebat, wa yumdidkum bi amwalin wa banin, Allah akan beri kepada kamu harta, wa banin dan anak pinak, wa yaj'al lakum jannatin, Allah akan menyediakan untuk kamu kebun-kebun, wa yaj'al lakum anhara dan sungai-sungai. Jadi ayat ini menggambarkan bahawa betul lah apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri tadi, bahawa istighfar ni selain daripada istighfar untuk kita mendapat keampunan, bagi memudahkan kita masuk syurga, juga untuk kehidupan kita seharian. Ada satu lagi kisah bagaimana Sayyidina Umar dia baca ayat ni semasa berlaku kemarau panjang di zaman pemerintahan dia dulu sampai 9 bulan kalau tak silap saya. Kita hari tu tahun 2014 ke, kemarau panjang saya catat itu dalam 4 bulan pun kita dah teruk dah kena. Ini 9 bulan. Jadi Sayyidina Umar menyuruh rakyatnya istighfar banyak-banyak kepada Allah, dan beliau sendiri melakukan solat istisqa pun membaca istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Itulah. Jadi dalam bulan Ramadan ini kita perbanyakkan istighfar. Janganlah apa yang kita lakukan, apa yang kita terlepas peluang pada tahun-tahun sebelum ini kita ulangi. Jadi tahun ini kita istighfar banyak-banyak. Duduk sambil bawa kereta boleh istighfar, sambil masak nasi boleh istighfar, sambil baring-baring boleh istighfar. Apatah lagi kalau kita tengah sembahyang ke atas sejadah ke, lagi lah perlu kita banyakkan istighfar. Okey, itu di antara
kesilapan kita lah melepaskan peluang ini. Satu lagi Ya. Ustaz, satu lagi Ustaz, Silakan. kita sejak daripada kecil sampai ke besar, daripada sekolah rendah sampai ke sekolah menengah, sampai ke dewasa, sampai ke umur 50, 60, kalau nak buka puasa kita hanya baca doa. Doa apa lah? Allahumma lakasumtu. Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika afdal. Itu je doa kita sejak daripada muda sampai ke tua. Berapa baris? 2 baris je. Apa 2 baris? Tak sampai 2 baris. Kenapa? Kerana depan mata ni ada air merah, air kuning, air percik, air golek, air pusing, macam-macam air penyet, macam-macam es ayam ada. Jadi air penyet, air pusing semua tu kita tak sabar, maka kita pun baca doa pendek-pendek je, dan itulah juga, itu sajalah yang kita belajar pun. Ya. Jadi kita tak ubah-ubah sejak dulu sampai sekarang. Jadi sedangkan Sebab kita nak rasa doa tu ya. Itu je doa untuk buka puasa. Jadi sedangkan ada satu hadis Rasulullah, dia kata ada satu hadis Rasulullah, dia kata ada satu hadis Rasulullah, dia kata salah satu, ada 3 golongan manusia, la turaddu, tidak ditolak, tidak tertolak dakwatuhum, doa mereka. 3 golongan ni, pertama al-imamul adil, pemerintah yang adil. Yang kedua as-saim hatta yuftira, orang berpuasa sehingga dia berbuka. Jadi kita kena ambil di situ tu hadis Rasulullah. Orang kedua disebut orang berpuasa sehingga dia berbuka, wa da'watul mazlum, dan doa orang yang kena zalim. Jadi yang kedua tadi tu orang berpuasa sehingga dia berbuka. Maknanya dalam bulan puasa ni kita lah ni, jangan hanya kita lah, jangan hanya Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Lepas asar tu kita nak berbuka ni, kita perbanyakkan doa masa tu. Jangan hanya sekadar Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika afdal. Perbanyakkan. Jadi ada satu lagi hadis, inna lis-shaimi inda fitrihi la da'watan ma turaddu. Bagi orang berpuasa ketika dia berbuka adalah satu saat yang doanya tidak tertolak. Jadi masa nak buka puasa tu perbanyakkan doa. Jangan hanya berpada atau berasa cukup dengan doa tadi. Banyaklah doa-doa yang kita boleh baca selain daripada doa-doa yang maksur daripada Rasulullah ataupun doa-doa yang termaktub dalam Al-Quran, doa Nabi dulu. Kita boleh baca juga doa-doa kita sendiri. Kalau tak boleh Arab, bacalah kot Melayu pun, tak ada masalah. Tetapi kita ambil peluang situ kerana Nabi kata bagi lisaim, bagi orang yang berpuasa, dia kena banyakkan doa ketika dia berbuka. Kerana la da'watan ma turaddu, maka masa nak berbuka ini satu peluang atau masa doanya tertolak. Dan ada satu hadis lagi daripada Abi Umamah, dia kata, Rasulullah berkata, lillahi inda kulli fitrin utaqa. Bagi Allah ketika setiap kali hambanya berbuka, pelepasan daripada api neraka lah. Maknanya keampunan lah. Jadi banyak hadis-hadis yang disebut begini menggalakkan kita berdoa semasa kita, memperbanyakkan doa semasa kita berpuasa. Okey. Jadi mulai pada hari ini kita dapat baca hadis ni, kita dapat pengetahuan mengenai ini, maka kita tingkatkan doa kita. Dan satu lagi Ustaz, kita ni selalu bertelagah nak baca doa mana. Zahabal sama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insya-Allah ka, ataupun kita nak baca Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Jadi kita duduk bincang mari, sebenarnya kalau kita nak kata dari sudut sahih, makanya hadis yang lebih kuat kalau mengikut Menteri
agama kita, bekas mufti wilayah. Zahabaz zama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru, insya-Allah itu lebih kuat berbanding dengan Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu. Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Jadi kalau kita nak kata, kita nak tengok dari sudut doa, semua boleh. Doa Melayu pun boleh, yang tidak maksud daripada Rasulullah pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau bekas mufti wilayah tu kata, kalau kita nak tengok dari sudut hadisnya, status hadisnya, maka doa zahabaz zama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru itu lebih kuat hadisnya. Okey, tak ada masalah. Jadi doa lah, asal kata doa je. Hak taksirnya tak doa, tu taksirnya. Doa. Ya, dia kurangnya kalau hari biasa kita doa Allahumma barik lana. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Lepas tu kita makan dah. Bila masuk Ramadan ni, kita tambah satu doa yang tadi tu, lepas Allahumma barik lana tu sebelum makan. Lepas makan, lepas tu makan tamar kurma 3 biji, kita baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Jadi apa salahnya kalau kita mari selagi hadis yang doa yang Dr. Wah baca tadi tu, zahabaz zama'u tu, kalau kita letak di belakang selepas makan buah kurma, lepas minum air ke apa tu, boleh juga kita baca zahabaz zama'u wabtallatil uruqu. Maksudnya hilang dah dahagaku dah. Ya Allah, hilang dah dahagaku dan basah dah tekakku ini. Wasabatal ajru, dan harap Allah bagi pahala lah sehari aku berpuasa hari ni. Jadi kalau kita tiga tu pun tak apa dah, kita combine 3 doa tu ketika berbuka. Sebelum berbuka tu banyak doa-doa yang kita boleh baca lah. Maknanya kata saya dengar daripada ulama katalah, dia kata doa yang maksud doa waktu berbuka itu iaitu sekitar setengah jam sebelum berbuka. Sekarang ni kita berbuka 7.20, maknanya start pukul 7 tu cantik sangat kalau kita berzikir, bermunajat, berdoa tu ya. Nak ambil daripada lepas asar tu lama sangat kot. Nak pergi bazar lagi, nak lagi lah. Jadi time tu kita beristighfar. Dah time nak pergi sambil-sambil nak pergi ke bazar, beristighfar. Masuk dekat pasar, ada doa masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tu baca doa tu. Jadi satu hari suntuk kita beribadah, maknanya kita benda yang mudah-mudah je sebenarnya, tak payah pun. Cuma kita terlepas pandang. Macam tadilah, kesilapan yang peluang ada tapi kita tidak mengambil, tak ambil terrebutnya. Okey, teruskan. Ada kita ni kadang lepas asar tu pergi melepak. Kalau dulu lepak tawakah, lah ni dia melepak kedai kopi, walaupun kedai kopi tutup, dia tempat dia melepak biasa, jadi dia juga duduk juga situ. Kalau ada Pak Haji, dia lagi Pak Haji, padahal bahasa ni kesempatan saat ni lah kata baca Quran ke, ataupun setengah jam sebelum berbuka tu, jangan tunggu nak tengok makan hidangan saja, mana setengah jam tu bolehlah berdoa, beristighfar gitu. Jadi kita ambil kesempatan di situlah. Dan satu lagi, ada sedikit perbincangan boleh kita kongsi di sini lah Ustaz kalau kita tengok zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru tu fi'il gapo Ustaz fi'il madi. Fi'il madi ada kata bila kita fi'il madi, makanya kita baca selepas kita berbuka. Sebab masa tu kita baca kita dah berbuka dah. Mari, tapi dari sudut balaghah ada yang buat satu ni, dia kata sebelum daripada hadis tu ada hadis, ada disebut mana ya, tapi kesimpulannya dari sudut balaghah boleh kita katakan benda ni berlaku sebelum kita berbuka. Dan Ibnu Utsaimin kata daripada kita berdoa selepas kita berbuka, lebih baik kita berdoa sebelum kita berbuka. Kerana sebelum kita berbuka, kita masih berpuasa. Kalau selepas kita berbuka, gelar kita sebagai orang berpuasa telah tak ada masa tu. Jadi kita baca sebelum kita menyuap suapan pertama tadi tu. Kalau meneguk air, tegukan pertama tu kita baca. Sebab masa tu kita masih bergelar orang berpuasa.
Dan bagaimana hadis Ya. tadilah, orang berpuasa itu pelepasan daripada api neraka, doa orang berpuasa. Okey. Ada Ustaz Dia dalam dalam bahasa Arab ni tentang doa ataupun apa sajalah dia gunakan fi'il madhi ni, ada kita kalau dari segi grammarnya fi'il madhi maksudnya past tense. Ayat tu past tense menceritakan benda yang telah lalu, tetapi dalam bahasa Arab ni dia ada istimewa sikit. Past tense ini satu betul lah makna yang past tense tu. Yang kedua ialah perkara yang disebut itu betul-betul berlaku, maknanya sabit, akan berlaku sungguh-sungguh. Sebab tu Allah dah gunakan fi'il madhi. Macam contoh ayat inna fatahna laka fatham mubina, surah Al-Fathu tu kan. Allah sebut sesungguhnya kami telah membuka Mekah tu dengan pembukaan yang sebenar-benarnya. Waktu turun ayat tu Mekah tak dapat dibuka lagi. Tu maksudnya satu, dia sebut dengan past tense tapi ia tu adalah listabat, lisubut, apa dia tu, untuk menceritakan bahawa peristiwa pembukaan Mekah tu pasti berlaku. Satu. Yang kedua, yang lain daripada nahu tadi, grammar tadi tu, kita doa juga boleh menggunakan fi'il madhi. Macam doa yang kita baca selalu tu pun, Allahumma laka sumtu, ya Allah aku telah berpuasa untukmu. Jadi kita baca doa tu, kita sedang berpuasa, belum habis lagi puasa kita, tapi kita kata Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Jadi sama juga menggunakan fi'il madhi. Sama juga dengan kita doakan kepada sahabat-sahabat kita yang sakit, kita kata syafakallah. Syafakallah pun dalam bentuk past tense. Allah telah menyembuhkanmu. Sebenarnya semoga Allah menyembuhkan kamu. Dan guna fi'il madhi tapi untuk masa yang pasti, maksudnya gitu. Kita doa tu kita sebut, kalau Melayunya syafakallah, semoga Allah Allah pasti menyembuhkan kamu. Gitu. Barakallah. Dan kita kata dah, Allah pasti memberkatimu sebab kamu lakukan benda-benda yang baik. Allah pasti menyembuhkan kamu sebab kamu sabar dalam menghadapi sakit. Itu hikmah kenapa kita digunakan fi'il madhi dalam doa. Itu sebagai sedikit tambahan lah. Bagus. Terima kasih Ustazah. Orang luar ni jangan nampak lebih daripada tu. Okey, terima kasih. Dan satu lagi yang mungkin kesilapan kita juga, bukan kita, tapi sebahagian orang. Bagi orang Rasulullah suruh segera berbuka puasa, tapi dia relax dia kata malah bubuk dengan budak-budak. Biasa orang tua dia kata malah bubuk dengan budak-budak dia dulu. Jadi jalan dah malah bubuk dengan budak. Tapi ialah hadis Rasulullah kata tu bersegera. Rasulullah suruh takjil, segera akan berbuka. La yazalun nas bi khairin ma ajalu al-fitr. Selagi mana dia mempersegerakan berbuka. Tapi kita buat lambat-lambat tu, kita fikir ke tak, apa ataupun kenapa Rasulullah suruh segera berbuka? Sebab kalau lanjutkan berpuasa pun tak boleh pahala dah. Dia kata kau dia lewat sengaja boleh pahala lebih pada orang. Tak ada. Kat tu je. Lepas tu juga satu lagi, Rasulullah hikmat dia suruh berbuka segera ni limukhalifatil yahud wa nasara, supaya berbeza kita puasa pokok Yahudi Nasara. Jadi kita biar kita percepat, dia relax, kita percepat. Jadi kalau kita buat relax juga, alasan malah bubuk atau lapar nampak teh. Jadi support Yahudi dan Nasara. Lepas tu juga kita perlu segera ni, jangan buat lama-lama ni, kerana ittiba' sunnah. Kita nak ikut sunnah Nabi. Lepas tu supaya kita tidak juga menambah waktu berpuasa. Jadi waktu berbuka ni 7.20. Kalau kita buat lambat-lambat tu seolah-olah kita tambah air. CS tu panjang. CS kat 7.20, 7.21 tu masuk malam dah. Dan dia kata kalau kita buat lambat-lambat ni, kita badan jadi letih.
Jadi sekurang-kurangnya kalau kita buka selalu, kita masuk air boleh segelah, masuk makan kuih-kuih sikit, kita masuk tu berasa segar sikit, besar sikit. Tapi kalau masuk banyak dah, dah letih juga. Masuk letih pula. Lepas tu, air tak banyak, dia tak banyak sangat. Air tebu segelas, air nyo segelas. Lepas tu air tuak segelas. 3 gelas ya. Tak banyak mana. Tu air sejuk segelas. Lepas tu nasi pun pinggir dah. Nasi pun lebih pula. Jadi itulah tujuannya. Tujuan Rasulullah tu. Jadi supaya kalau kita kata tergesa-gesa dah. Tak bagi kita waktu berbuka tapi kita bersegera, bukan bererti kita tergesa-gesa. Tak, maksud segera ini ialah awal waktu, bukan suruh kita tergesa-gesa. Ada juga kesilapan kita ni. Kita tergesa-gesa berbuka kerana kita nak ambil solat maghrib. Makan tu tergesa-gesa, tak dedek nak pergi solat maghrib. Kononnya kena solat awal waktu. Kononnya awal waktu tu lepas azan tu kok solat lalu. Jadi tu satu kesilapan juga saya rasa. Kita bersegera berbuka tapi bukanlah maksud tergesa-gesa untuk nak kejar pula solat maghrib tu. Solat maghrib tu dikediankan sikit. Betapa maknanya makan dulu makanan ringan ataupun nak makan nasi terus pun tak ada masalah sebenarnya. Masa banyak lagi. Maknanya tidaklah kita melewatkan solat kalau sekadar tu. Saya tengok Ustaz Kazim Alias dia kata, kalau kita minum air segelah, lepas tu ambil utama putih, kita pergi semaya tu, kita ni jenis tak khusyuk. Kalau sahabat Nabi Muhammad tak apa. Kita ni jenis tak khusyuk, teringat tadi ayat tadi duduk dekat ayat dah, lepas semaya ni di kos semula duduk kat sambar tahu dah. Jadi duduk ingat dia kata makanlah dulu. Sebab apa? Sebab kita tak boleh nak jaga khusyuk kita dalam semaya tu. Kita iman kita ni lah. Kalau orang iman kuat tak ada masalah. Silalah. Masalah. Lagipun kita lepas pada kita buka tu, kita bersegera semaya, jangan lepas buka tu duduk dengung dulu tu jadi lambat tu. Saya duduk perhati. Kita 15 minit je berbuka pun, bukannya lama. 10 minit. Kalau dalam bulan tidak puasa pun, orang bel tu lebih kurang tu juga. Lepas tu nak tunggu qamat 5 minit pula, 7 minit dah. Lepas tu kalau lewat sikit 10 minit baru qamat. Jadi lebih kurang juga sebenarnya. Lebih kurang. Jadi mungkin kita lewat dalam 5 minit 10 minit daripada waktu hak sebelum Ramadan tu je lah. Tapi jangan lepas buka jangan lengah-lengah lah. Okey. Jadi lagi bermaknanya sikit dah. Maknanya bermaknanya kita tak boleh kita disuruh bersegera tapi bukan tergesa-gesa. Kalau kita tergesa-gesa buka puasa, kita akan tergesa-gesa juga solat tu. Solat pun nak cepat sebab nak makan lepas tu. Jadi dua-dua jadi out lah. Dua-dua out. Jadi baiklah kita bersegera tapi tidak tergesa-gesa. Ni memang banyak berlaku dalam masyarakat kita gitulah. Dia tergesa-gesa, kononnya nak segera tapi dah pergi ke tahap tergesa-gesa. Itu kesilapan yang besar. Okey, teruskan. Okey, kita tengok lagi masa ada 20 minit lagi. Ada banyak lagi. Lebih sikit apa. Kalau ikut nak bilang kesilapan kita dalam Ramadan banyak lah. Kita ni banyak silap. Kita banyak silap. Apa kata tadi lah. Jadi kita satu lagi kita berpegang kepada satu hadis yang kononnya hadis Rasulullah, tapi sebenarnya ia bukan hadis. Naumus shaimi ibadah. Hazal hadis ghair sahih. Tidak sabit dia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidur orang berpuasa tu ibadat. Jadi kadang-kadang orang tidur tu dia tahu hadis ni. Kadang-kadang dia tidur tak tahu. Ada hadis ni dia orang yang dia pun tidur lah. Kebetulan. Sedang molek kata. Sedang molek tahu. Dengan ni dah. Jadi pagi tidur bangun pukul 11. Lepas tu lepas zuhur tidur pula. Bangun pukul 5.
Jadi penuh dengan tidur kali-kali. Kerana musaib ibadah. Puasa orang tidur orang puasa ibadah. Bukan tidur lagu tu. Kalau kok iya pun nak suruh jadi ibadah, maknanya kita duduk mengaji ni mengantuk, rasa ngantuk. Mana ada ni sebentar ataupun ada kat rebah metaj kelelak, tu baru kita tidur dalam ibadah. Ni tak tidur hari-hari, pukul 11 tak bangun lagi. Kata bangun pukul 11 ni malah. Yang sedap tu dia siap gelapkan bilik dia dengan laksi yang tebal, tutup lampu jadi semua malam juga. Maksudnya satu yang silap lah kita menganggap bahawa itu adalah hadis. Sebenarnya bukan hadis. Bukan hadis. Tidur orang puasa itu ibadat, bukan hadis. Tetapi dia betul dari segi kandungannya, betul juga tidur adalah ibadat. Tetapi tidur yang macam mana? Tidur yang apa macam tadilah, qailullah, tidur qailullah. Okey, dan ulama kata nak tidur tak ada masalah. Muka tidur tu harus bagi seorang manusia. Cuma janganlah sampai kepada kita kata tidur kita tu ibadah, dan juga janganlah sampai kita terlepas perkara wajib yang kita perlu laksanakan. Kita tidur sebelum subuh pukul 12.30, kita sedar ada pukul 5. Zuhur pas mana tak ada. Jadi tidur lagu tu sampai ke tidur lagu tu tak boleh lah. Tapi kalau tidur sekadar nak melepaskan keletihan, itu tak ada masalah. Kita ni manusia jenis tidur, bukan manusia jenis tak tidur. Kalau tak tidur, masalah lah pula kalau tidur ni. Tu dia. Ya, betul. Dia ada bab tidur ni ada disebut dalam Quran. Dalam surah apa tak ingat. Huwallazi ja'alal laila libasa wan nauma subata. Ada dalam surah ke apa tak ingat surah tu. Dia kata dialah Tuhan yang menciptakan malam ini untuk pakaian kamu. Malam tu sebagai pakaian hidup. Wan nauma subata. Wa ja'alna nauma subata ke gitu. Ayat tu ada ja'alna ke saya tak ingat. Dan tidur itu sebagai subata, waktu rehat, sebagai rehat kamu. Jadi kalau bulan puasa ni kan bukan untuk bulan puasa lah. Tapi nak ceritanya nauma subata, Allah sengaja jadikan kita ni reti nak tidur. Dia beza dengan malaikat memang tak reti tidur. Jadi gunalah tidur tu subata tu, maksudnya tidur untuk rehat. Jadi kalau banyak tidur tak okeylah. Hidup dunia ni untuk berehat. Kita hidup dunia bukan untuk berehat. Jadi kita tidur tu sekadar rehat. Sama ada bulan puasa mungkin nak lebih sikit daripada hari-hari lain tu pun boleh lah. Tapi tidaklah sampai terlebih-lebih lah. Mana kesilapan kita banyak tidur bulan puasa. Ya. Okey, jadi untuk mengisi masa kita tidak tidur saat itu, kita baca Quran lah. Ini pun satu kesilapan juga, kita lepas peluang baca Quran. Kita dengar orang tu baca Quran, orang tu tadarus, lepas asar, lepas tarawih, tapi kita tak ada pun. Tahun depan kita dengar pula orang tu tadarus, orang ni tilawah, orang tu baca gini. Tak ada juga kita. Jadi tahun demi tahun super belaka. Jadi tengok orang. Tak ada upgrade lah kita ni, tak kemaskini lah. Jadi orang aja. Jadi kita perlu ambil kesempatan itu. Janganlah kesilapan tahun-tahun sebelum itu kita ulangi. Jadi apa yang jadi ke Quran ditekankan sangat dalam bulan puasa ni? Kerana bulan ni lah Quran diturunkan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan puasa, bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Dan secara lebih tepat, secara lebih spesifik kita kata bila malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Jadi masa ni jugalah Nabi SAW bertadarus dengan Jibril alaihissalam.
setiap tahun sekali habis. Rasulullah bertadarus dengan Jibril alaihissalam, dan pada tahun terakhir sebelum kewafatan baginda, marratain, dua kali malaikat Jibril bertadarus sekali habis dengan Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan. Jadi dengan orang kata bulan Ramadan ni bulan Al-Quran, kita masih lalai dengan Al-Quran. Bukankah itu satu kesilapan? Satu kerugian kita? Jadi kita nak elok daripada itu, maka kita kena baca Al-Quran banyak-banyak. Kita ada diberitakan bahawa sahabat ni minhum, daripada mereka ada yang khatam Al-Quran kulla asyarah, setiap 10 hari khatam. Ada yang khatam setiap 7 hari. Ada yang khatam setiap 3 hari, sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi kita tidak nak tekan begitu, tapi sekurang-kurangnya bacalah. Jadi soal nak perhabis kau gitu kan, kalau kita kata nak perhabis kan, letak bukan pula baca. Jadi kita baca dulu. Tak ambil tafsirnya, tak baca langsung tafsir. Jadi kita baca ni ada banyak pesen. Ada orang baca secara berkumpulan. Kalau berkumpulan itu kita kata yang seorang dengar, seorang lain. Seorang baca, orang lain dengar, tegur. Lepas tu tukar pula. Itu kita belajar. Macam mana tadarus ni? Macam mana? Belajar lah. Tadarus tu belajar lah. Ya, tadarus tu belajar. Tadarus kita bainahum. Kalau sore-sore dia panggil tadarus. Dia panggil tilawah. Sore panggil tadarus. Rasulullah bersabda ni, dia kata, jadi tidak ada majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak ada satu kaum yang berkumpul di rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, untuk bertilawah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu, dan belajar saling tegur-menegur, baca saling tegur-menegur tu, yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah beri kepada dia ketenangan dalam kehidupan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa zakarahumullah fi man indah. Banyaklah. Banyak apa? Banyak fadilat tu. Yang Allah sediakan bagi orang yang bertilawah ataupun bertadarus Al-Quran. Kita nak buat di masjid Al-Ustaz, tak boleh lah ni. 45 minit je berada di masjid. Maka kita buat di rumah bersama anak isteri. Boleh. Kita nak baca, anak baca kita dengar. Kita boleh tegur mana tak kena. Itu bertadarus dah tu. Belajar, ajar. Hak pandai cara pandai, hak tak pandai cara tak pandai. Jaminnya asalkan kita ni ada bertadarus. Jadi malam-malam pun guna internet pun boleh. Sekarang ni kan kita guna Google Meet, guna Zoom. Macam tahun lepas kita buat tahun lepas ni bulan Ramadan kita anjurkan tadarus setiap hari. Semua tahun ni kita ubah kepada bicara Ramadan. Jadi tahun lepas kita dah mula kita buat dah tadarus setiap hari, dan sahabat-sahabat kita masuk bertadarus. Baca satu ayat sore je pun. Satu ayat, dan kita bukan nak tegur kesilapan dia sangat pun, kecuali kalau ayat-ayat kesalahan yang ketara sangat kita tegur sikit. Biasalah tu lah. Dan kita bertadabbur, kita hurai satu ayat tu, kita hurai maksud dia. Maknanya itu dah standard kita sekarang ni, bukan standard kita baca Quran sore-sore senyap-senyap, tak faham apa tu. Standard bawah lah kita kata dah. Kita naik kat sini. Upgrade lah. Ya, upgrade. Najak muda sampai tua lagu tu je. Betul. Jadi kita malam-malam lepas tarawih, kau tak boleh duduk lama masjid kan? Kita balik. Ataupun kita tarawih rumah kan, lepas tarawih tu boleh lah kita baca Quran sikit sebanyak dengan keluarga dah. Jadi Rasulullah pun malam-malam waqad warada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatadarasul Quran baina yaday Jibril lailan. Malam-malam
bertadarus dengan Jibril. Dan kita baca Quran ni, kita kena ingat bahawa anna bi kulli harfin yaqra'uhul muslim min kitabillahi hasanah. Kita baca satu huruf tu, kita sudah dapat satu kebaikan. Lepas tu, wal hasanatu bi asyrati amsalihah. Allah gandakan satu huruf jadi 10. Dan bulan puasa ni bulan gandaan. Bukan sekadar 10. Kalau ganda 700, ada ayat lain tu, hadis lain tu 700 kali ganda. Maka hak 10 tadi kalau 700 berapa? Kalau tanya orang matematik tu. Jadi itulah kalau kita baca Quran di bulan Ramadan dengan baca Quran di luar bulan Ramadan, itu pun ada beza. Maka begitulah juga amalan-amalan lain yang kita boleh sebut di sini seperti sedekah lagu apa ni, semuanya adalah terdapat gandaan yang Allah sediakan. Kerana bulan Ramadan ini kita sebut sebagai bulan gandaan. Dan baca Quran tadi pun sebagaimana yang moderator Ustaz Tak kata, ada kita baca sore-sore, ada kita baca secara tadarus tadi, dan ada satu lagi kita baca secara hafalan. Ada setengah orang tu dia baca qiraah at-tadabbur wa ta'ammul. Ada qiraah lil hifzi wal murajaah. Jadi tengok apa tu, tengok grade soalnya kalau dia ni tahfiz dah, dia pun mahir dah dengan tajwid ke apa gitu gini, mungkin dia nak buat murajaah. Tapi bagi orang yang tak tahu baca hukum 5 boleh tak bukan lagi, nak pergi kepada murajaah dan hafazan dah, tak kena masa dah. Baik dia baca tadarus tadi. Bagi orang yang sudah betul tajwid, mungkin dia nak tengok makna pula. Gitu. Jadi tengoklah objektifnya berbeza-beza antara seseorang dengan seseorang. Jadi kita sama-sama kita ambil kepeluang Ramadan ini, kita tinggalkan kesilapan atau kealpaan kita, kelalaian kita tahun sebelum ini kepada keadaan yang lebih baik. Kita upgrade, kerana umur kita pun makin hari atau makin tahun makin meningkat. Saya rasa kita tu je lah. Banyak lagi kalau kita nak sebut tentang orang tok maya terawih lah. Saya satu hari awal sebelum daripada istihar PKP baru ni, saya pergi masjid. Saya lorong rumah saya ni ada satu surau. Jadi surau ni tepi lorong. Jadi saya duduk di serambi masjid hari tu. Terawih di situ. Dalam tu pergi orang baru-baru mari lah. Saya duduk situ tu. Banyaklah motor kereta lalu tengah kita terawih ni. Saya duk fikir ramai rupanya orang tak terawih. Orang-orang kadang-kadang tiga-tiga jojuk lah. Ramai lah kata, tak kata kau masuk terawih ni senyap dik dah. Tapi masa nak buka puasa tu senyap tak? Senyap. Senyap itu atas tengok masa tu. Tak masuk terawih ni. Allah lah, ramai lagi mari. Ya lah, mana dah. Kita sama-sama bimbing lah. Kita tak tanggungjawab kita. So lagi nak sebut sebelum kita berakhir lah tak. Ada satu hadis Rasulullah, iza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u ala yadihi fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu min. Jadi apabila kamu mendengar azan dan dalam keadaan ketika tu di tangan kamu ni ada bekas nasi kau, bekas air kau, maka kamu jangan letak sehingga kamu berhabis penuh sempurna kamu. Jadi kita silap faham ni, kita pun orang baru boleh habis, boleh lagi ada hadis. Best ni kena ada sekali ada tengok. Habis tak tinggal lagi dah. Jadi sebenarnya hadis ini Imam Nawawi kata hadis ini adalah merujuk kepada azan pertama di zaman Rasulullah. Sebab tu ada satu hadis Rasulullah, Rasulullah kata kamu makan dan kamu minumlah sehingga kamu dengar Ummi Maktum. Jadi di zaman Rasulullah azan pertama Bilal, azan kedua Ummi Maktum. Buta tu. Jadi itu maksudnya azan pertama yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Makan kita lihat ni maknanya imsak lah. Kalau imsak 10 minit sebelum tu, kalau ada lagi tu boleh makan lagi lah. Cuma banyak-banyak lah tu je lah. Jadi sebab kita tak buat.
2 kali azan, tapi kita buat ada imsak sebagai tentara. Itu juga kesilapan kita, salah faham kita lah. Jadi kita memahami. Jadi sila baliklah kepada moderator. Sekadar tu ialah ambo ada mudah ambo. Okey, beres. Sejam dah kita, boleh-boleh dah 1 jam. Lebih dulu 1 jam kita ni. Jadi saya nak buat kesimpulan bahawa kesilapan yang sering kita lakukan ataupun yang kita tak sedar, kesilapan sebenarnya ialah kita melepaskan peluang benda yang ada dalam Ramadan ini, kita lepas peluang begitu saja sehingga akhir Ramadan kita tak dapat apa yang sepatutnya kita dapat lah. Macam tadi, pertama kita tidak beristighfar. Maka bila kita keluar daripada Ramadan, hari raya tu sepatutnya kita keluar sebagai seorang bayi yang baru lahir, yang bersih daripada segala dosa, tapi kita keluar dengan cemas ponok, dengan bagaimana kita masuk Ramadan, macam itulah kita keluar. Itu kesilapan yang besar. Yang kedua, kita tadi tu Dr. Wah kata kita tidak banyak istighfar, kita tidak berdoa. Doa pun kita, orang tak doa ni Nabi kata orang sombong. Nabi kata orang sombong jenis tak berdoa. Tidak minta dengan Tuhan, mana sombonglah kita. Yang ketiga, kita tadi tu tidak bersegera dalam berbuka. Kita buka, kita tak bersegera buka, dan tapi kita tergesa-gesa, kita tak bersegera, kita tergesa-gesa. Hak yang dituntutnya ialah kita bersegera berbuka tapi tidak tergesa-gesa. Dan tadi yang satu lagi tu, kita tidak dalam Ramadan ni kita tidak apa tadi tu Dr. Wah, yang akhir sekali tadi tu, kita maknanya mula sekali tu ya, tak baca Quran kau. Kita tak baca Quran, kita tidak membaca Quran, dan lain-lain lagi tu. Sebenarnya dan kesimpulan yang saya boleh buat ialah sebab kita ni bila masuk Ramadan, kita menganggap Ramadan ni sebenarnya satu kesilapan jugalah. Kita menganggap Ramadan ni ialah bulan latihan. Bulan latihan. Jadi kita nak berlatih dalam bulan Ramadan, rugi sebenarnya. Masuk stadium baru nak berlatih main bola. Sepatutnya bulan Ramadan. Ya, Ramadan ini bulan kalau ibaratnya ialah kalau liga bola sepak tu masuk tournament tu, dah masuk liga tu. Jadi bukan masa berlatih lagi. 11 bulan Allah bagi untuk kita berlatih. Jadi kita latih benda-benda ni, latih baca Quran, latih istighfar, latih segala-galanya tu untuk kita nak amalkan pada masa sebenar-benarnya. Sebab bulan Ramadan ni kan bulan yang digandakan, Dr. Wah kata tadi, gandakan berpuluh-puluh. Bulan yang ada Lailatul Qadarnya, bulan yang dimakbulkan doanya, bulan yang segala-galanya. Tapi kita nak berlatih time ni. Jadi sesuatu yang sangat silap rasanya. Itulah kesimpulan ibu kepada kesilapan kita, ialah kita menganggap bulan Ramadan ini madrasah, sekolah. Jadi baru nak sekolah bulan Ramadan. Sepatutnya masuk kerja dah. Masuk kerja dah. Masa untuk kita laksanakan. Ya. Duk main sekolah tu dah. Letih pak ketua masuk Ramadan sekolah. Masuk Ramadan sekolah. Letih kita. Jadi sesuatu yang kita rasa satu yang sangat tak betul lah. Jadi kita start daripada bulan raya ni, bulan Syawal nanti kita latih untuk nak pergi ke bulan Ramadan. InsyaAllah kita doa balik. Sebab pada orang sahabat dan ulama-ulama salaf, mereka ni 6 bulan selepas Ramadan, 6 bulan selepas Ramadan, mana start daripada bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, mereka buat koreksi. Ataupun kita kata buat postmortem. Mereka postmortem puasa mereka, puasa baru ni gapo yang lompang, apa yang tak sempurna, apa yang gapo. 6 bulan mereka cuba buat postmortem, dan 6 bulan yang selepas itu mereka mengharapkan untuk dapat Ramadan sekali lagi, dan mereka telah bersedia. Mereka buat persiapan untuk menghadapi Ramadan. Masuk bulan Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban. Ada salah ya? Rejab, Sya'ban. Lepas bulan-bulan ni, mereka dah bersedia untuk masuk Ramadan. Kita tengok anak bulan dulu. Baru nak berlatih di bulan Ramadan. Maknanya jauh beza kita dengan orang-orang salaf, orang-orang dulu lah, ulama-ulama dulu. Jadi sebab itulah kita jadi duduk di modal sama ni. Tadi tu persediaan yang Allah kata
apa nama dia nak tunjukkan satu bisnes ni. Kita baru nak belajar bisnes tu kau ni. Buka bazar nak belajar bisnes. Maknanya tak betul lah. Tak, sebelum bazar dibuka tu kita berlatih dulu. Ya, ilmu masuk Ramadan ni dengan ilmu masuk Ramadan ni dengan penuh persediaan. Jadi terima kasih pada Dr. Wah yang sudi bersama dengan saya pada pagi ni. Satu perbincangan yang sangat bermakna yang boleh memanfaatkan kita semua. Jadi kalau ada masa lagi mungkin di akhir-akhir Ramadan ni kita panggil sekali lagi ya. Kita jemput sekali lagi lah. Kita cerita banyak lagi cerita kesilapan kita sama hot ni, tak apa. Tajuk kesilapan ni banyak lagi sebenarnya. Tarawih kita tak sentuh lagi, sahur kita tak sentuh lagi. Dah baru sentuh sampai itu je baru, banyak lagi. Jadi insya-Allah kalau ada masa, ada peluang, ada ruang, kita akan jemput Dr. Wah sekali lagi. Terima kasih banyak dan kita akan kita setakat ni lah. Ya. Ada ucapan sekian. Semoga ini juga memberi tarbiyah kepada diri kita sendiri jugalah untuk meningkatkan diri kita sendiri juga. Jadi itulah kita berhenti setakat tu. Semoga apa yang kita sampaikan tadi macam Dr. Wah katalah, dia biar kena kita dulu baru nak kena orang lain. Jangan bila kita dengar tu kena tak orang lain, oh dia tu gitu, kita tak. Kita ni comel saja. Biar benda yang disebutkan tadi tu terkena pada kita untuk kita diri kita sama-sama kita ingat. Ya, koreksi diri kita deh. Jadi sebab ada lagi ni masa berbaki berapa belah hari lagi ni yang boleh kita, kalau kita rasa ada kesalahan kita boleh perbetulkan, kita boleh tambah baik insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Terima kasih kepada semua yang telah ramai ni penonton kita ni, ada ramai juga walaupun tak seramai mana tapi ramai lah ni dan lepas ni mungkin mereka akan tengok selepas ni, menonton selepas ni, boleh ulang 2-3 kali, kongsikan, share wall ini, klip ni share kepada sahabat-sahabat kita supaya mereka juga dapat apa yang kita dapat pagi ni. Jadi cukup sekadar tu. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa mari tinggallah harta emak depego. Bila Israel sapa mari tinggallah harta emak depego. Napas berhenti lemahlah diri, jasad terguling tidak bergerak. Napas terhenti lemahlah diri, jasad terguling tidak bergerak. Tiada lagi saing wak suka, tinggallah pakai harta melipuh. Tiada lagi saing wak suka, tinggallah pakai harta melipuh. Ke tempat sunyi jasad dibawa, dalam keranda dibawa pindah. Ke tempat sunyi jasad dibawa, dalam keranda dibawa pindah. Ialah
tano wahai tidak terperi. Selesai tano di kambuh oge, tinggallah badai seoge diri. Selesai tano di kambuh oge, tinggallah badai seoge diri. Segala harta anak dan menatu tidaklah dapat mengambil alih. Segala harta anak dan menatu tidak dapat mengambil alih. Hanyalah amat dapat membantu doa dari anak yang soleh. Hanyalah amat dapat membantu doa dari anak yang soleh. Bila Israel sabar mari, tinggallah harta emas dan perak. Bila Israel